Didik TV KPM. Untuk segmen ini, kita akan lihat contoh aktiviti kaedah pentaksiran ataupun instrumen pentaksiran yang digunakan berdasarkan standard kandungan 2.3 lah, iaitu Qiraah Al-Jumal Al-Basitah Hasbal Muhawir Al-Atiyah Qiraah Sahihah. Baca ayat mudah berdasarkan tema-tema dengan bacaan yang betul lah. Dalam bahasa Arab kita ada tahun 4, contohnya ni kita ada 4 tema, dan pada hari ini kita nak fokus kepada tema yang keempat lah, iaitu fil bait, yang mana maudhu' dalam buku teks iaitu baiti jannati, rumahku syurgaku. Dan kita lihat satu persatu mi'yar at-ta'lum, dan kita cuba memberi contoh setiap aktiviti yang kita cuba laksanakanlah berdasarkan mi'yar at-ta'lum yang telah ditetapkan di dalam DSKP. Okey, kita tengok SP231 yang bermaksud al-qudrah al-muhakkam, maksudnya mampu mengajuk bacaan untuk ayat mudah dan boleh menyebutnya. Aktiviti yang dijalankan dan dicadangkan iaitu murid membaca ayat mudah dengan bimbingan guru. Maksud guru membaca, murid mengajuknya. Dan kaedah pentaksiran yang kita gunakan untuk SP231 ini kaedah pemerhatian dan lisan lah. Maksudnya macam mana murid itu membaca dan guru itu memerhatikanlah. Bukan secara kognitif sahaja, daripada segi efektif juga. Artikulasi, sebutan dia jelas ataupun tidak. Dan kita juga kena lihat nilai keberanian kan murid tersebut, dan juga kita lihat jugalah psikomotor murid tersebut. Dan instrumen pentaksiran yang dicadangkan adalah berdasarkan penilaian guru dan berdasarkan rekod bacaan lah kepada murid tersebut. Jom kita saksikan contoh video bagi melaksanakan aktiviti ini. Okey, jom kita saksikan dahulu. Hazihi kanabatun. Hazihi kanabatun. Okey Syafiqah, itu 2.3.1 lah. Sekarang kita tengok SP232 yang mana mampu membaca bacaan ayat mudah bersama tekanan suara an-nabar dan intonasi, iaitu watanqim lah. Aktiviti yang dicadangkan ialah murid membaca ayat mudah pelbagai di hadapan kelas lah. Dia baca pelbagai ayat. Kaedah pentaksirannya juga sama melalui perhatian dan lisan. Instrumen pentaksirannya penilaian guru dan rakan sebaya. Disebabkan murid contoh ini baca di hadapan kelas, jadi kita boleh minta penilaian daripada rakan-rakan yang mendengar dan mengikutilah bacaan tersebut. Jom kita saksikan contoh aktiviti ini. Baik. Okey, seterusnya kita lihat pula standard pembelajaran yang ketiga 2.3.3 iaitu murid ini mampu menghafaz ayat mudah yang telah dipelajari, yang dibaca tadi dan pendengarkannya. Contoh aktiviti yang dicadangkan ialah aktiviti bercerita lah. Okey, jadi murid itu akan bercerita berdasarkan ayat yang telah diingat, kan? Dan kaedah pentaksiran berdasarkan pemerhatian dan lisan, instrumen pentaksiran berdasarkan oleh penilaian guru. Kita lihat contoh aktiviti adik ini berceritalah tentang haiwan. Baik. Okay. هل تعرفون بجنك سنك؟ ها؟ نعم إنه التمساح بالعربية. Okey, yang kat situ pula kita boleh menggambarkan betapa berani murid tu daripada segi efektif psikomotor, bagaimana pergerakan badan dia kan. Dan kat situlah kita boleh mentaksir murid secara menyeluruh. Dan yang keempat iaitu 2.3.4 yang mana mampu murid ini menyusun perkataan untuk menjadi ayat mudah yang berfaedah kemudian membacanya. Aktiviti yang dicadangkan ialah tarsiah lah. Tarsiah ini Syafiqah satu permainan, dia seumpama puzzle lah yang mencantumkan
ayat demi ayat supaya ayat itu menjadi ayat yang lengkap dan berfaedah lah kan. Al-Jumal Al-Mufidah. Okey, kaedah pentaksiran, pemerhatian dan lisan, instrumen pentaksiran adalah berdasarkan penilaian guru. Ini ada jugalah contoh terasia yang telah dilengkapkan dan ini dilakukan secara berkumpulan lah. Okey. Seterusnya kita lihat SP 2.3.5 iaitu mampu melakonkan Al-Qudrah ala Tamsil, okey, lil Jumal Al-Basitah Al-Makru'ah, melakonkan ayat mudah yang dibaca. Aktiviti yang dicadangkan adalah berbentuk hiwar, perbualan. Kaedah pentaksiran, pemerhatian dan lisan, instrumen pentaksiran boleh dinilai oleh guru mahupun rakan sebaya. Okey, dan yang terakhir, kita lihat SP 2.36 yang mana murid mampu membuat projek rakaman untuk ayat mudah yang dibaca. Jadi murid-murid ini kena rakamlah ayat yang dibaca tersebut dan apa yang dicadangkan pada kali ini murid baca dan diletakkan dalam Padlet lah. Padlet ini merupakan satu web percuma kan yang mudahlah untuk dilayari oleh murid-murid dan muat naiklah video-video yang telah dibaca di Padlet ini. Dan rakaman tersebut boleh dinilai lah oleh guru maupun rakan sebaya sebab rakan ni pun boleh tengok video kawan dia yang lain. Okey, kat Padlet ni juga yang lebih menarik dia ada bintang. Kalau kita nak bagi TP berapa kita bolehlah tekan bintang yang kita nak bagi. Dan kaedah pentaksirannya juga berdasarkan pemerhatian dan juga lisan lah. Kita lihatlah macam mana dia membaca dengan baik dan kita tengok perhatikanlah daripada segi sikap dan tingkah laku, keberaniannya kan. Daripada situlah kita boleh mentaksir murid. Baik, itu dia penjelasan daripada guru kita berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang dilakukan untuk pentaksiran dalam bilik darjah. Jadi sekarang ni kita mungkin nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Guru mentaksir murid sepanjang PDP berdasarkan kepelbagaian aktiviti yang melibatkan murid. Pentaksiran ditentukan melalui 3 kaedah iaitu pemerhatian, lisan dan penulisan. Guru juga disarankan supaya mempelbagaikan aktiviti seperti pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah dan sebagainya. Guru hendaklah mempelbagaikan aktiviti permainan murid dan sebagainya untuk memudahkan guru mentaksir murid sepanjang PDP berlangsung. Kepelbagaian PDP oleh guru dengan menekankan aktiviti berpusatkan murid akan memberikan ruang yang luas kepada guru dalam mentaksir murid. Kaedah pemerhatian, lisan dan penulisan digunakan oleh guru semasa mentaksir murid sepanjang PDP. PBD juga boleh melibatkan penilaian rakan sebaya di dalam kelas. Aktiviti yang melibatkan penilaian bersama-sama rakan sebaya sepanjang pembelajaran juga merupakan eviden bagi pentaksiran bilik darjah. Pelaporan PBD adalah berdasarkan template yang disediakan oleh bahagian pembangunan kurikulum. Didik TV KPM